Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar? Harap semua ada dalam kelas saya ni. Hari ni kita akan belajar processing, staining and screening of pap smear. Okay, kamu start masuk SEM 2 ni, kira cytology adalah salah satu subjek yang ada dalam you punya syllabus. Okey, untuk hari ini saya akan bagi lecture tentang 3 aspek penting dalam pap smear. Ini sebelum you mengenal cells dengan secara lebih dalam lagi, you kena tahu macam mana proses sampel tu diambil, macam mana pencelupan dilakukan dan macam mana kita nak melakukan penyaringan iaitu screening. Jadi lecture hari ini ada 3 part. Ada 3 perkara penting, processing, staining dan screening. Okey, harap semua dapat dengar dengan teliti tak mau tidur. Okey, objektif untuk processing, saya akan cerita tentang principle of liquid based cytology sebab sampel pap smear ni dia ada yang diproses secara konvensional, ada diproses secara liquid based. Liquid base ni maksudnya dia menggunakan mesin untuk buat smear. Nanti you akan tengok. Dan dalam liquid base ni dia ada 2 jenama processor yang kita panggil liquid base cytology ni, satu ThinPrep, satu SurePath. Yang ni adalah jenama company yang memproses sampel pap smear ni secara liquid base. Okey, dan antara 2 jenama ni dia ada prinsip dia yang berbeza. Okey, dan lepas saya cerita pasal prinsipal, you akan tahu tentang prosedur macam mana step tu dihasilkan, baik secara konvensional ataupun liquid base. Jadi liquid base ni saya ceritakan dua-dua, ThinPrep dan SurePath. Okey, tu tentang processing. Staining pula saya akan berkongsi bersama kamu tentang apa perlunya pencelupan pap. Kalau sampel tu diambil, diproses, tak celup, tak boleh ke? Jadi purpose of Papa-Nicolau stain, sebab pencelupan pap ni dipanggil Papa-Nicolau stain sempena nama orang yang memperkenalkan pap smear iaitu Dr. George Papa-Nicolau. Dan saya akan terangkan prinsip dan prosedur pap, prinsipal di sebalik staining tu apa dan prosedur dia. Apa step pertama you perlu buat untuk mewarnakan sel tersebut. Dan apakah fungsi bagi setiap reagent ataupun bahan uji yang kita gunakan dalam pencelupan pap dan quality control. Apa yang boleh, apa yang perlu diambil perhatian dengan lebih rapi sebelum melakukan pencelupan. Maksudnya kat sini apa QA, quality control, quality assurance yang perlu kita buat sebelum kita nak melakukan pencelupan. Contohnya, kita kena pastikan reagent tu tak expired, pastikan reagent tu cukup volume dia masa nak melakukan pencelupan. Itu antara quality control yang kita perlu tahu dalam pencelupan Papa-Nicolau. Dan control slide, apa control slide? Sebelum kita nak stain slide sebenar, apa yang kita uji dulu. Dan dalam staining ni juga, dalam pencelupan ni saya akan ceritakan. Dan last sekali tentang screening, penyaringan. Dah proses, dah stain. Last sekali kita kena screen. Kena tengok bawah mikroskop. Jadi saya akan ajar method screening. Mana dia ada 2 cara, sama ada you nak screen secara longitudinal ataupun horizontal. Nanti saya terangkan dan fungsi bagi setiap lens audit lens. Kata kali 4 tu apa fungsinya, 10 apa, 40 apa. Okey. Tu adalah objektif lecture hari ni. Sebab lecture ni 2 jam ni, banyak benda nak disentuh. Dan harap semua orang ambil perhatian, jangan tidur. Sebab yang ni antara soalan-soalan dari segi teknikal yang selalu keluar berkenaan dengan processing, staining dengan screening. Processing. Principle of liquid based cytology, principle of ThinPrep. Tadi saya ada beritahu untuk processing kita ambil kira 3, conventional dengan liquid base. Jadi kita pergi pada liquid base yang jenis ThinPrep dan SurePath.
Tim prep ni dalam dia punya principle staining dia, principle processing dia ada dispersion, cell collection dan cell transfer. Dispersion maksudnya alat dalam mesin tu akan menghuraikan, dia akan supaya sel tu tak melekat antara satu sama lain, dia dispersion. Lepas tu dia akan collect sel tu, dia pungut sel yang telah dia pecahkan daripada rangkaian sel-sel yang banyak tu, dia akan collect dan dia akan transfer ke atas slide. Kat situ ada penggunaan vacuum dalam proses ni. Tu untuk tim prep. Kalau sure pass, dia ada vortexing, disaggregation, transfer to sedimentation tube, sedimentation, self-disposing and staining. Ni adalah prinsipal yang perlu ada dalam sure pass. Sebab sure pass ni dia punya alat, dia complicated sikit berbanding dengan tim prep. Tim prep ni mudah. Sebab proses dia 3 step je. Tapi yang ni dia kena vortex, dia kena vortex. Vortex you faham tak kan? Sample tu kita agitate dia. Okay. Lepas tu untuk kita transfer dia dekat satu tube untuk kita empar dia pula. Lepas tu cell deposit tu barulah dia ambil untuk dicelup. Okay. Dan kita lakukan staining. Okay. Nanti bila pergi pada dia punya prinsipal gambar-gambar, you akan lebih faham lagi. Dan untuk slide processing untuk conventional macam biasa, maknanya doktor yang ambil, doktor yang akan buat smear tersebut. Sekejap sorry, gangguan sikit. Okay, kita pergi pada collection dan preparation of material for cytodiagnosis. Accurate interpretation of cellular material is depend on the following factor. Maksudnya, kita nak dapat result penyaringan yang betul, yang tepat, dia bergantung kepada beberapa faktor. Maknanya, sample processing tu sangat penting. Yeah? Method of specimen collection, macam mana sampel tu dipungut, sama ada dia dipungut secara konvensional ataupun liquid base. Fixation and fixative, macam mana dia di-fix, di-awet dan bahan-bahan fixative yang digunakan. Preparation of material for microscopic examination, macam mana kita siapkan slide yang kita dah fix dan proses tu untuk kita tengok di bawah mikroskop. Dan staining dan mounting, pencelupan dan cara kita mount slide tu adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan hasil pencelupan kita tu, hasil slide yang kita nak buat untuk saringan tu akan mendapat masalah kalau kita tak mengikut guideline yang betul. Okay, specimen collection, pungutan contoh. Macam mana? Sampel cytology, dia dipungut dengan pelbagai cara, pelbagai metod yang boleh menyebabkan kesan kepada morfologi sel. Tapi the goal of the standardization, specimen collection and processing to kita punya matlamat untuk kita standardizekan macam mana penerimaan sampel tu adalah dengan meminimalkan unwanted artifact. Maknanya kita kalau boleh artifak-artifak yang tak perlu semasa proses sampel tu diambil, kalau boleh diminimaskan. Contoh, sebab sampel collection ni bukan kerja kita, bukan kerja MLT. Yang ambil adalah jurawat dan doktor. Jadi doktor dan jurawat kena alert apa benda yang perlu dan tak perlu diorang buat. Contohnya, maknanya masa pengambilan sampel tu dia tak boleh guna apa-apa gel ataupun krim yang untuk memasukkan spekulum tu. Dia tak boleh guna sebab dari penggunaan gel dengan krim tu boleh menyebabkan unwanted artifact. Maknanya artifak-artifak yang tak perlu, dia akan mengganggu atau menutup sel yang patut kita lihat. Tu doktor dengan jurawat kena alert. Sebab yang menerima sampel tu kita, yang menyaring kita dan kita yang buat keputusan.
Kalau kita tengok dalam smear tu terlampau banyak artifak yang menyebabkan dia menutupi sel yang patut kita tengok, something tak bagus, tak eloklah berlaku pada sampel tu. Maknanya sampel tu tak ada, bukan sampel yang berkualiti. Dan mungkin doktor atau jururawat tu juga yang ambil tu tak terlatih, dia tak tahu. Okay, kita lah MLT kena beritahu. Dalam borang penyaringan pap smear tu ada bahagian komen yang kita boleh beritahu apa yang perlu doktor atau jururawat buat. Itu cara kita berkomunikasi dengan pihak yang mengambil sampel. Okay, to obtain well-distributed, well-preserved cell and well-stained and well-visualized cell. Maksudnya, daripada proses sample collection ni, dengan dia daripada dia ambil sampel, dia fix, dia hantar kat kita dalam masa yang betul semua, kita dapat hasil daripada penculupan yang kita buat nanti, hasil daripada sampel yang diambil dan kita proses, kita celup semua, kita dapat sel yang well preserved sel yang di-preserve, yang di-fix dengan baik. Bila sel tu di-fix dengan baik, nukleus nampak dengan jelas, cytoplasm nampak dengan jelas. Sel ni sel apa kita boleh tahu. Publisher ke intermediate ke parabasal ke endosperm, kita boleh nampak. Sebab dia well preserved. Maknanya sel tu diawet dengan baik, dilakukan pencelupan dengan baik dan sel tu boleh dilihat dengan jelas masa kita screen. Tu kita punya ultimate ataupun kita punya matlamat utama yang untuk sample collection tu perlu dibuat dengan betul. Sebab yang hasilnya kesan daripada kalau dia tak ikut benda yang betul, prosedur yang betul dalam specimen collection, hasilnya kita sebagai cytoscreener, kita MLT yang menyaring sel tu, menyaring sampel tu, kita akan membuat keputusan yang tak betul. Sebab banyak unwanted artifact pada slide tersebut. Itu perkara yang penting yang kita perlu ambil tahu dan kena maklum pada siapa yang ambil sampel tu, dia kena buat betul-betul. Faham setakat ni? Okey, yang ni adalah kawasan transformation zone. Dia ada pada atas. Yeah. The aim of the smear taken is to obtain a representative sample of cell from the transformation zone. 90% of cancer will originate from this area. Maksudnya kat sini, kita punya tujuan utama ambil sampel pap smear adalah di kawasan transformation zone. Kenapa kita perlu ambil kat sini? Kenapa doktor dan jururawat perlu ambil kat sini? Sebab di sinilah bermulanya lesi, pre-cancer, cancer, semua abnormality bermula di sini. Dia bermula di sini sebab kajian menunjukkan 90% kanser cervix bermula daripada kawasan transformation zone. Jadi doktor, jururawat kena ambil sampel pap smear tu di kawasan transformation zone. Okey, macam mana cara sampel tu diambil? Kalau kamu rajin, kamu boleh pergi dekat YouTube, you tengok, you tulis kat situ how pap smear, taking the sample pap smear. Dia punya tajuk lah. You tulis je lah pasal taking pap smear sample ke apa ke, you akan tengok, you akan nampak video tersebut. Macam-macam video. Tapi you kena tengok sendiri. Sebab kalau saya nak masukkan kat sini, tak cukup masa. Sebab objektif dia sangat banyak. Ada 3. Takut tak tersempat nak cerita benda lain. Habis 2 jam. Okay. Yang ni adalah kawasan kita wanita punya female genital tract. Maknanya sebelum nak ambil sampel, doktor akan masukkan spekulum. Alat yang ni kita panggil spekulum, mulut itik. Spekulum ni digunakan untuk melihat kawasan ectocervix. Bila dia dah masuk mulut itik tu, dia akan nampak ectocervix. Kemudian baru dia masuk sama ada spatula ke brush ke untuk mengambil sampel di kawasan transformation zone. Di mana kat situ ada sel-sel squamous dan sel-sel endocervical. Macam mana cara doktor atau jururawat ambil pap smear? Kedudukan pesakit dalam posisi lithotomy. Maknanya macam keadaan wanita tu nak melahirkan anak. Dengan a good lighting. Maknanya kena ada pencahayaan yang cukup. Jadi doktor akan start buat inspection. Dia akan tengok dekat labia majora minora. Kalau ada discharge ke, atau ada keputihan atau abnormal growth, dia akan catat dalam dia punya borang.
Dan kalau ada discharge, doktor kena buang dulu discharge tu. Dia kena ambil swab, dia kena buang discharge tu semua, barulah dia masukkan spatula ataupun brush untuk ambil sampel. Kalau dia tak buang discharge tu dulu, dia menyebabkan smear yang kita terima nanti, kita scan nanti, penuh dengan neutrophil, sel-sel inflammatory cell yang menutupi sel yang patut kita tengok. Jadi, jururawat dengan doktor kena tahu. Kalau jururawat dan doktor yang terlatih, dia dah tahu. Kalau dia discharge, dia kena lap dulu buang. Kalau ada abnormal growth atau ulcer, ni dia akan buat follow up, mungkin nak. Dia akan buat biopsi ke. Okay? Dan lepas doktor buat inspection tu, dia tengok ada discharge, dia buang. Kalau ada abnormal, dia akan proceed buat biopsi ke apa, atau ada darah ke apa. Dia akan maklum, dia akan tulis semua apa yang dia tengok dalam borang. Lepas tu barulah dia insert warm vaginal speculum. Maknanya speculum tu sekarang ni dulu pakai stainless steel. Stainless steel tu dia sejuk. Kalau kita buka daripada kain tu, dia sangat sejuk. Jadi takut dia terus masuk kat vagina wanita tersebut, takut dia terperanjat sebab sejuk kan. Jadi biasa doktor akan warmkan dia dulu. Alihkan diri dalam bawah air panas. Okay, dan baru dia masukkan dalam vagina wanita tersebut tanpa menggunakan apa-apa lubricant, gel ke Vaseline ke apa, no. Yang ni yang menyebabkan unwanted artifact yang boleh menutup sel-sel yang akan kita lihat. Kan? Okay. Dan lepas tu, dia masukkan air spatula atau brush ke apa untuk ambil sampel dan terus dia buat slide. Dia akan buat smear atas slide satu arah. Smear satu arah atas slide dan dia terus fixkan dalam 95% alkohol. Okay, dan ni kalau digunakan air spatula, dia akan terus buat smear, lepas tu dia akan fix ataupun dia spray dengan 95% alkohol. Ataupun dia gunakan cyto brush, dia akan golek-golek atas slide tu sampai hujung dan dia fix dengan 95% alkohol. Tu cara smear dibuat. Yang ni bukan part kita, bukan MLT punya kerja. Yang ni semua doktor atau jururawat yang buat. Tapi kita kena tahu. Daripada situ kita tahu step mana yang diorang tak betul. Hasilnya kita yang akan tengok. Ni ada dua jenis type of sample. Satu conventional dan liquid base. Kalau conventional, dia smear ni doktor dan jururawat yang buat sendiri. Kalau panjang-panjang lah. Kalau orang kata dia buat sekitar kawasan tu, dia buat ikut cara dia. Yang baca kita, kadang-kadang kita pun pening. Cara dia sebar kat atas slide tu kadang pergi balik. Kita boleh nampak bila kita tengok bawah mikroskop. Dan kalau menggunakan liquid base cytology, mesin yang akan buat smear tu jadi tak adalah sebesar luas macam ni. Dia kecil bulat. Dia monolayered, dia satu lapisan, dia tak banyak sel-sel yang unwanted macam kalau inflammatory sel-sel neutrophil pun dah kurang kalau menggunakan cara liquid based cytology. Okay, kita pause sekejap. Okay. Itu bagi pada conventional pap smear. In gynecology, cells are collected from the cervical canal and smeared onto the glass microscope in the traditional way. Kalau dalam conventional pap smear ni, maknanya doktor yang ambil tu, jururawat yang ambil tu, dia ambil kat cervical canal, dan dia akan smear atas slide dan dia akan fix. Yang ni adalah cara tradisional. Okay, dan dia punya peralatan yang digunakan ada wooden spatula, ada plastik spatula, cervical brush, cyto brush, macam-macam lagi. Atau alat yang digunakan untuk ambil sampel. Untuk penggunaan brush, more endocervical cell and blood may be present in the smear and this may make the evaluation difficulty. Kalau brush ni, sebab brush ni lembut, dia masuk sangat ke dalam. Bila ke dalam, dia boleh menyebabkan, memang endocervical tu boleh dapat lah. Tapi kadang-kadang boleh menyebabkan pendarahan. Bila pendarahan ada bersama dengan smear, kadang-kadang menyebabkan kesukaran untuk kita membuat pendiagnosan. Sebab kadang-kadang darah ni menyebabkan dia sel tu boleh jadi tak difix dengan baik sebab kalau banyak sangat darah. Jadi
agak kesukaran lah untuk kita membuat diagnosis bila smear tu penuh dengan darah. Okay. Ini adalah jenis-jenis spatula. Sekarang ni yang dulu pakai kayu, sekarang ni kayu tak pakai dah sebab kayu ni, spatula yang berasal daripada kayu ni, wooden spatula, dia memerangkap sel. Jadi sel-sel yang patut di smear atas slide tu kadang-kadang terperangkap di celah-celah spatula punya, wooden spatula ni. Jadi sekarang diorang menggunakan plastik spatula dan disposable. Dan dia punya speculum pun dah tak ada dah yang pakai stainless steelnya, semua pakai plastik. Maknanya pakai buang. Lepas guna satu, buang. Dan spatula speculum ni juga ada pelbagai saiz. Dia ada small, medium dengan large. Maknanya kalau diikut pada wanita. Kalau wanita yang besar, gemuk tu dia pakai large lah. Dia boleh, doktor jerawat boleh pilih speculum. Ni speculum ataupun nama mulut itik. Tujuan dia untuk membuka laluan vagina tu supaya doktor nampak ectocervix. Bila nampak ectocervix baru dia masukkan speculum. Dia masukkan spatula ataupun brush untuk ambil sampel. Kalau nampak ada discharge, kena lap dulu, buang. Okay. Dan bila masukkan spatula ni, ais spatula ni, doktor kena rotate 360 darjah. Rotate 360 darjah, lepas tu dia pun bawa keluar, dia smear atas slide dan dia akan spray dengan fixative. Okay, tu cara macam mana pap smear diambil. Cara konvensional. Okay. Kita pause kejap, ada gangguan telefon. Okey, kita teruskan. Banyak gangguan. Okey, liquid base. Macam mana tercetusnya liquid base cytology? Dulu selamanya bertahun-tahun, hampir 50 tahun kita gunakan konvensional. Tapi tiba-tiba sekarang ni ada liquid base cytology. Kenapa wujudnya liquid base cytology? Sebab ada masalah. Bila doktor ambil sampel dekat kawasan transformation zone tu, dipanggil cervical sample, dan cervical sample yang diambil tu hanya orang kata 20% saja yang dia smear atas slide. Yang 80% tu dibuang dalam tong sampah. 80% dia buang kat tong sampah dekat yang wooden spatula semua tu dia buang. Sebab dia buat satu smear je untuk konvensional. Sebab doktor ambil, doktor akan buat smear dan kajian menunjukkan 80% sel-sel tu melekat di spatula dan 20% je tersebar di atas slide. Jadi kalaulah wanita tersebut ada cancer cell atau sel-sel abnormal, kemungkinan besar 80% dibuang. Jadi kita hanya dapat melaporkan negatif, wanita ni tak ada abnormal cell. Jadi dengan kajian telah dibuatkan, masalah-masalah yang timbul di mana hanya 20% je sampel yang diambil dekat pap smear tu, dekat cervical tu, hanya 20% je tersebar atas slide, yang lebihnya dibuang, maka timbullah liquid base cytology. Mana dia menggunakan cervical broom atau brush dan semua sampel yang diambil tu dimasuk dalam valve. Dalam bekas yang kita panggil valve, temperate valve, dan dia akan kocak-kocakkan semua sampel yang diambil itu di dalam valve tu, dan kemudian dia make sure semua dah masuk dalam tu, dia akan buang broom ataupun dia punya brush tu dan dia akan tutup rapat-rapat sampel tu dan dihantar ke makmal untuk diproses. Sebab di makmal ada mesin yang akan memproses sampel pap smear yang diambil letak dalam valve tu, dan dia akan jadilah smear yang sebesar 20% monolayered smear. Smear yang sekata, tak bertindih, yang tak tebal nipis, dan kita boleh tengok di bawah mikroskop dengan lebih jelas lagi. Itu adalah tentang liquid base cytology. Kita boleh liquid base cytology yang saya dah maklumkan awal-awal tadi. Dia ada
dia ada dua jenis. Satu thin prep, satu sure pair. Kita pergi pada thin prep dulu. Thin prep adalah satu metod yang telah established dan daripada metod ni specimen bahan-bahan yang kita collect daripada pap smear tu kita menggunakan brush. Dan brush yang diambil, yang mengambil sampel tu terus dimasukkan dalam satu container. Dia panggil transport container yang ada berisi dengan fixative, bahan pengawet. Dan satu smear monolayer dapat dibuat menggunakan mesin dia. Dan bila kita melakukan penyaringan, kita akan nampak background smear tu clean, bersih, tak adalah macam konvensional tu penuh dengan sel-sel yang orang kata penuh dengan neutrophil. Maknanya dia yang unwanted cell tu pun banyak. Tapi bila you pergi pada liquid base ni, unwanted cell yang kita tak perlu tengok tu dapat dikurangkan. Dan smear yang kita nak lihat, nak buat saringan tu pun dah jadi kecil. Tak macam konvensional, kalau smear tu panjang, waktu buat panjang lah kita kena tengok. Pap smear ni kena tengok hujung ke hujung. Mesti tengok semua, tak boleh pik-pik je kita rasa nak tengok. No. Ke screening. Tapi bila ada liquid base ni, kita rasa kita dah taklah terlampau penat sangat tengok mikroskop. Sebab dia punya kawasan penyaringan pun kecil. Dan sel-sel dia tu pun monolayer, satu lapisan. Dan banyak sel-sel yang unwanted, macam neutrophil yang tak mau semua tu dah berkurangan. Dan menyebabkan kita tak adalah letih nak tengok sel yang terlampau banyak dalam konvensional. Tu bagusnya liquid base pap smear. Jenama thin prep. Yang ni sample collection. Mana lepas doktor ambil sampel menggunakan sama ada brush ataupun ais spatula ataupun cytobroom. Yang ni cytobroom yang warna biru ni cytobroom. Yang ni ais spatula, yang ni cytobrush. Yang ni adalah kita sambung balik alat-alat yang digunakan untuk pungut sampel cara thin prep. Dia ada 3 jenama brush. Brush ada, spatula ada yang warna hitam, dan yang warna biru ni dipanggil broom, cytobroom, spatula dengan cytobrush. Bila dah ambil sampel semua, sampel telah di-rinsekan dalam ni semua, dia akan bawa ke makmal dan kita gunakan mesin ni. Yang ni ada kat makmal kita. Kalau you boleh balik kuliah, you all berpeluang macam mana nak buat smear yang monolayer tu. Yang ni single automatic, maknanya dia masuk satu-satu. Dia ada juga yang besar. Yang ni dia boleh buat banyak sekali. Yang ni satu-satu. Ni dia punya prinsip. You all kena hafal lah. Yang ni dispersion, randomized atau homogeneous patient population with the VAR. Maknanya dia sel yang ada yang diterima tu dimasuk dalam dalam prosesor dia tu. Dia akan melakukan dispersion. Maknanya dia randomized. Maknanya sel-sel yang melekat tu dirandomkan, dipecahkan daripada kumpulan besar-besar semua. Dan dia akan pergi pada peringkat kedua, cell collection. Bila dia dah diasingkan satu-satu semua, dia ada macam satu vacuum sini, dia akan collect semua sel yang dah randomized tu, masuk kat sini. Lepas tu kat sini, semua unwanted cell seperti RBC, WBC, dia akan block. Dia tak akan masuk kat sini. Sel lah dia akan masuk dan dia akan stamp atas slide. Dia macam chop atas slide. Lepas tu dah siap chop, dia pun keluar masuk dalam fixative dan kita boleh ambil untuk staining. Itulah dia dispersion, cell collection, cell transfer. Cell transfer tu maksudnya dia dah sel tu dia dah collect semua, dia akan chop. Gunakan ada vacuum dalam tu, dia akan chop atas slide dan slide tu pun akan terus turun masuk kat fixative dan kita boleh ambil untuk melakukan pencelupan. Itu untuk thin prep.
Apa beza tin pad dengan Chopin? Dari segi fixation yang digunakan. Dia fixation yang digunakan mana dalam valve tu ada liquid, ada reagent atau bahan pengawet. Kalau tin pad dia panggil preserve fluid. Preserve fluid, yang ni cyto-rich fluid. Lepas tu dia kena simpan, kalau Chopin ni yang ni simpan dalam peti sejuk biasa okey, atau di room temperature pun okey. Tapi kalau Chopin ni dia boleh simpan 6 bulan pada suhu 15 hingga 30 darjah Celsius. Dekat suhu bilik yang ada aircon pun okey. Sama je. Lepas tu broom, maknanya spatula atau cytobrush atau broom. Kalau tin pad dia kena rotate, doktor yang ambil sampel tu dia kena rotate clockwise 5 kali. Okay. Rotate, maknanya masa doktor ambil tu dia kena pusingkan broom tu 5 kali. Yang tu clockwise, cari ikut arah jam, sama juga dengan Chopin. Lepas tu valve dia, biasanya tin pad lepas dia rinse, dia make sure semua sel yang dia ambil tu semua dah masuk dalam valve tu, dia akan buang. Cytobrush ke spatula ke broom tu dia akan buang. Tapi dalam Chopin dia tak. Dia akan patahkan sepanjang ikut valve tu, dia tinggalkan dalam tu. Dia tak buang. Tu beza dia. Dan storage dia untuk tin pad ni dia biasa tak ada letak dia punya storage kena berapa minggu semua kan. Tapi Chopin dia ada 6 minggu dalam 4 darjah Celsius, 4 minggu dalam room temperature. Maknanya kalau kita nak tahan lama, kalau kita beli stok banyak-banyak, kita rasa dalam masa 4 minggu tu kita tak guna dia, better kita simpan pada suhu 4 darjah. Dia boleh tahan lagi lama. Kalau kita nak guna just kat room temperature pun dah okey. Okey, tu tentang Chopin dengan tin pad punya peralatan dia punya fixative. Okey. Kita tengok pada yang ni yang dikatakan kalau Chopin dia akan patahkan. Kalau tin pad tadi dia dia akan patahkan, dia akan tinggalkan kepada broom ni dalam valve tu. Valve tu berisi 25% hitam. Yang ni adalah Chopin punya proses. Dia vortex dulu sebab kita terima sampel yang ada broom dalam dia. Dia akan goncang dulu, vortex dulu. Lepas tu dia akan mix dan expirate 8. Dia akan mix dengan ambil macam yang nak ambil darah tu, apa panggil kita sedut, keluarkan, kita mix and expirate. Lepas tu kita keluarkan 8 ml daripada valve ni, kita masuk dalam tiub pengempar untuk kita empar dia. Ini sebelum empar, ini selepas empar. Okey. Ni untuk Chopin. Okey, lepas kita empar, kita akan ada pellet. Bawah ni kita panggil pellet. Pellet transfer to setting chamber. Kita akan masukkan dia kat sini. Lepas tu, mesin ni akan bergerak hinggalah berlakunya slide semua jadi slide. Lepas tu dia akan terus stain. Chopin ni bagusnya dia terus stain kat sini. Dia staining dia duduk dekat ujung ni. Okey. Dan slide dia kalau kita tengok dia lebih kecil daripada tin pad. Tin pad besar duit 20 sen, yang ni besar duit 5 sen. Chopin ni. Tapi kalau kita tengok gambaran smear Chopin dengan tin pad, yang tin pad ni lebih busy. Terlalu banyak sangat. Banyak sel sangat. Kalau tin pad tu dia macam konvensional, dia jauh-jauh sikit. Nanti you all tengoklah nanti dalam masa screen.
Okay, yang ni alat untuk tin prep. Dia satu alat je, semua buat dekat sini. Tapi Showpath ni dia ada step untuk water tap, lepas tu kena centrifuge dulu, kena empar dulu. Lepas tu baru masuk kat mesin ni. Dan mesin ni akan proses dia jadi slide, terus dia staining. Hujung ni ada bekas staining. Tu Showpath. Dia Showpath ni banyak center ada. Nanti kalau you pergi lapangan nanti, praktikal you boleh tengok lah macam mana dia buat operasi. Lagi you faham. Cuma kat college kita ada tin prep. Tin prep bila you guna, you faham. Sebab proses yang berlaku kat situ ada 3 proses je. Yang saya sebutkan tadi. Dispersion, cell collection dengan cell transfer. Tapi yang sini banyak proses dia. Ada 5-6 step dia. You all kena ingat. Okay, preparation technique. Yang ni sebab tin prep ni kalau daripada satu sampel mengikut kajian dia boleh buat 8 slide. 8 slide. Tapi kita kena buat satu-satu lah. Kalau guna mesin yang satu. Tapi kalau kita guna mesin yang boleh run banyak. Tapi kena guna satu sampel jugalah. Tapi kalau Showpath ni dia daripada satu sampel tu dia boleh buat 48 slide. Banyak. Sebab sampel sebab dia ambil sel tu sikit je kan. Sebab ruangan kita tengok skrin ni pun sikit. Jadi dia boleh buat 48 slide. Tapi tak adalah orang buat sampai 48 slide. Ni kajian diorang lah. Apa kelebihan liquid base ni berbanding dengan konvensional? Dia lebih mudah, simple. Lepas je doktor ambil sampel tu, terus pergi kat mesin yang buat semua. Dia simple. Kan? Tapi kalau Showpath dia complicated sikit, tapi mudah jugalah. Tapi kalau compare, tin prep lagi simple lah. Nak proses tu, maknanya mesin yang buat semua tu. Kita terima slide yang siap, dia buat semua yang monolayer tu. Dan apa yang bagus liquid base ni, cell better preserve and not obscure blood. Maknanya sel yang diterima, kalau tengok bawah mikroskop, dia well preserved. Kita nak tahu well preserved tu macam mana? Nukleus dia kita nampak dengan jelas, apa dalam nukleus tu kita nampak. Kromatin dia halus ke kasar. Kita nampak cytoplasm dia transparent ke semi-transparent. Tu maksud sel tu diawet dengan baik. Dan bila liquid base cytology ni, baik tin prep atau Showpath, kita akan tengok unwanted cell. Sel yang tak diperlukan seperti darah, mutant cell tu semua kita dapat kurangkan. Nak kata tak ada, langsung tak adalah. Dia ada tapi dapat kurangkan compare to conventional. Dan kalau kita ada organism, kalau wanita tu terjangkit dengan jangkitan mikroorganism, parasite ke, fungus ke, bakteria ke, virus ke, kita boleh nampak dengan jelas. Mikroorganism tu kita boleh nampak dengan jelas. Sebab dia di-preserve dengan baik. Dan satu lagi kebaikan liquid base cytology ni, dia lebih cepat kita screen sebab kawasan penyaringan yang kecil dan dia monolayer. Dia tak peningkan mata kita, kepala kita tengok sel, kena tengok fine adjustment atas bawah sebab dia monolayer. Okay. Dan bagusnya liquid base cytology ni, dia boleh kita hasilkan bukan satu slide, lebih pada satu, banyak slide. Kalau kita rasa ada case tu positif, kita nak buat slide tu untuk teaching, kita boleh buat lagi sampai yang tadi. Kalau Showpath 48, tin prep boleh buat 8 sampai 8 slide boleh kita buat lagi. Okay, residual material in the vial can be made available for, maknanya kalau kita nak kalau case tu kita kata kita screen slide tu, kita nampak dia HPV positif. Maknanya kita nampak ada sel koilocyte. Kalau lebihan sampel yang kita simpan tu, residual material tu, kita boleh buat further test macam HPV test. Kita boleh guna daripada sampel pap smear untuk buat further test seperti HPV. Dan selain pada tu, daripada slide-slide tu kita boleh buat
gunakan mesin automated cytology untuk buat screening. Maknanya liquid based cytology ni baik TIMPAC atau SurePath, kalau kita nak buat automated screening, dia amat sesuai. Itu bagusnya. Kalau konvensional kita tak boleh buat automated screening. Apa tak bagusnya liquid base ni? Satu, semua faham lah sebab dia menggunakan mesin yang canggih, jadi dia memang mahal lah, more costly, mahal. Lepas tu preparation is more labor intensive than conventional. Maknanya nak prepare, terutama SurePath, dia perlukan staff yang ramai, yang mana nak buat water, yang nak buat spin, nak masukkan dia dalam dia punya tempat processing, tu menggunakan banyak kerja lah. Lepas tu kalau untuk dia punya tak bagusnya, dia akan loss of background material. Kadang-kadang background material ni sangat penting juga dalam penyaringan. Kalau kita nak tahu orang tu ada abnormal cell, biasa dia hadir bersama darah, necrosis, material semua kan. Tapi bila adanya SurePath ni, benda-benda tu hilang. Benda-benda tu tak ada dalam patch ni. Dia tak memberi clue. Kalau dalam conventional, benda-benda tu sangat membantu dalam kita melaporkan dia tu abnormal cell. Latar belakang sebenarnya dia ada darah, ada banyak necrosis. Tapi bila liquid base ni sama ada TIMPAC atau SurePath ni, background material tu dah hilang. Yang kadang-kadang sukar untuk kita nak betul yang ni ada abnormal cell ke. Tapi dia punya kalau well preserved sel tu kita boleh nampak dengan jelas lah. Tengok nukleus dengan cytoplasm tu kita boleh tahu yang ni abnormal cell. Tapi kadang-kadang background tu membantu kita lagi meyakinkan kita untuk kita melaporkan yang itu adalah abnormal smear, abnormal cell. Dan kadang-kadang dalam bila SurePath atau TIMPAC ni dalam liquid based cytology, architecture ataupun morfologi sel tu menjadi berubah sikit. Berubah maksudnya apa? Dia lebih kecil. Saiz sel dia lebih kecil berbanding pada konvensional. Kenapa dia lebih kecil? Sebab dia doktor ambil terus masuk dalam wall yang ada fixating. Tapi sel tu diawet dengan segera dan dia mengekalkan morfologi dia yang asal sebagaimana dia ambil kat cervix tu. Tapi bila konvensional kita nampak dia besar, kenapa dia besar? Sebab once doktor ambil, doktor nak buat smearing atas slide, ambil masa, lepas tu dia nak pergi letak dalam fixative pun ambil masa, sel tu akan jadi kembang sikit. Dia air dry sikit. Tu jadi dia besar sikit. Tak adalah besar sangat, besar sikit. Jadi tu dia punya differences kita boleh nampak lah. Kalau dalam konvensional sel dia besar, dalam SurePath atau liquid base, TIMPAC kita nampak sel dia kecil sikit. Tu dari segi dia punya architecture lah. Lepas tu untuk technician cytoscreener MLT yang duduk kat cytology untuk dia betul-betul mahir, diorang perlukan training. Sebab selama ni dah hampir kerja dah 20 tahun asyik tengok konvensional je. Tiba-tiba ada teknik terbaru ni, kena screen SurePath, kena screen smear TIMPAC. Jadi dia memerlukan satu training yang betul-betul jitu untuk dia dapat menyaring dengan baik. Baik untuk screener ataupun smear taker, doktor yang ambil sampel tu. Tu dia punya keburukan lah. Kena perlukan training lah untuk orang-orang yang terlibat dalam proses pap smear ni. Kalau kita tengok ni SurePath, dia punya besar duit 5 sen dan ni lebih besar duit 20 sen lah. TIMPAC dengan SurePath. Jadi dia orang kata kawasan penyaringan lebih kecil dan dia lebih monolayered. Apakah faktor-faktor yang memberi kesan pada specimen collection? Yang memberi faktor-faktor yang menyumbang kepada pungutan contoh tu. Dari segi experience of the person. Maknanya doktor atau jururawat yang terlatih dengan doktor dengan jururawat yang baru,
Dia ambil sampel tu boleh menyumbang kepada quality of specimen kita. Kalau doktor yang dah lama tu, dia experience, dia tengok dia masuk spekulum tu, dia tahu dah keadaan cervix wanita tu. Apa nak buat? Kalau dia nampak ada discharge, ada keputihan apa, dia kena lap dulu. Kalau yang doktor baru-baru ni, dia masuk di spekulum, terus dia ambil brush, dia tu ambil. Dia tak ambil kira pun benda tu. Tu beza dia, experience. Dan faktor yang kedua yang boleh memberi kualiti sampel yang kita terima tu tak bagus, the cervix must be clearly visualized. Maknanya doktor kena nampak betul-betul lah keadaan cervix tu. Maknanya dia ambil pada transformation zone. Jangan dia ambil di kawasan vagina. Kalau ambil pada kawasan vagina, dia hanya dapat sel-sel squamous sahaja. Endocervical metaplastik kita tak nampak. Jadi untuk kita melakukan suatu sampel tu dia satisfactory for evaluation, smear yang memuaskan untuk disaring, dia mesti ada dua komponen sel ni. Ada endocervical, ada sel squamous. Barulah smear tu kita panggil satisfactory for evaluation. Kalau tak ada, maksudnya smear tu dia ambil di kawasan vagina. Sebagaimana yang saya dah sebutkan awal tadi, transformation zone adalah tempat di mana bermulanya lesion, bermulanya kanser kat situ. Kalau doktor atau jawat terlatih tu tak ambil sampel di kawasan yang sepatutnya dia ambil, kalau wanita tu ada abnormal cell, kita tak akan dapat tengok abnormal cell tu, kita tak dapat screen. Dan tiba-tiba wanita tu datang dah peringkat enterok, dah ada bleeding, dah ada macam-macam simptom lah. No point, dah tak guna dah. Okay, dan faktor yang mempengaruhi pungutan sampel yang diambil oleh doktor tu juga adalah sampling device. Maknanya alat-alat yang digunakan untuk mengambil sampel tu. The shape, surface, texture, material of the device may determine how much of the scrap material is deposited on the glass side and it's available for screening and analysis. Maknanya doktor kena tahu kalau nak gunakan cytobrush, dia kena tengok kalau wanita tu dah menopause. Dia tak boleh pakai spatula. Spatula tu dia sebab orang yang menopause vagina dia kering. Bila gunakan spatula, baik wooden, sekarang wooden tak guna dah, plastik spatula tu, dia boleh menyebabkan bleeding. Dan untuk pengetahuan semua, untuk orang yang menopause, dia punya TZ dah kecut naik ke atas. Jadi kalau pakai spatula, transformation tu susah nak dapat. Jadi yang terbaik, doktor kena gunakan broom ataupun dia gunakan brush, cytobrush. Cytobrush dia boleh naik sampai atas. Jadi dia boleh ambil sampel tu kat transformation tu. Inilah pentingnya doktor ataupun jururawat, dia kena tahu device mana yang perlu untuk wanita ni. Device yang perlu untuk wanita yang macam ni. Dia kena tahu. Sebab dia ambil sampel yang baca kita. Kalau sampel dia ambil tak betul, sampel dia ambil tu tak berkualiti, kita nak bagi result yang berkualiti pun susah. Dia banyak faktor-faktor yang mana unwanted sel yang tak patut ada dalam smear tu. Dia menyukarkan kita membuat diagnosis. Dan preparation of the smear juga boleh menyebabkan faktor yang menyebabkan specimen collection tu tak berkualiti. Maknanya kalau ambil sampel yang nipis sangat pun atau tebal sangat pun, jadi dia menyebabkan result kita boleh jadi false negative report. Maknanya false negative report ni maksudnya result yang dia sepatutnya ada abnormal cell tapi kita laporkan biasa je, negatif. Jadi maknanya result kita tu adalah false negative report. Itu maksud dia. Smear yang terlampau tebal, bau nipis. Tapi sekarang sebab pakai liquid base dah tak ada masalah tebal nipis tu. Tapi kalau mesin tu ada masalah, kadang-kadang kita boleh nampak juga taburan smear tu tak monolayer dah. Okay, tu kena panggil technician untuk buat maintenance untuk mesin tersebut lah. Kena well maintain lah, setiap tahun tu kena panggil orang. Okay, tu adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan specimen collection tu, sampel yang dipungut tu tidak berkualiti.
Okey, ada 4 tu. Okey, kita pergi pada fixation pula. Yang ni kita nak masuk pada staining. Kita berhenti sekejap nak minum air. Okey. Banyak sangat dah bercakap. Balik. Okay, fixation. Fixation bahan pengawet. A precondition for exact cytological diagnosis is perfect fixation of the sample material. Mana fiksasi ni adalah satu proses di mana kita nak dapatkan morfologi sel yang Dr. Jurawat ambil kat ectocervix tu sama dengan apa yang kita tengok bawah slide. Jadi kita nak tahu, maknanya dengan adanya fixation dia akan menyebabkan sel tu dia awet dengan cantik, awet dengan betul, dengan komplit. Jadi sel yang kita nampak di bawah mikroskop nanti pun kita nampak dengan jelas. Jadi fiksasi ni dia menghalang daripada sel tu kering, drying out and shrinking, ataupun dia berkedut-kedut, dan dia maintain the specimen structure features. Dia menyebabkan sel tu dijaga dia punya morfologi sebaik yang masa di dalam cervix tu. Tu tujuan fiksasi. Dia mengekalkan morfologi asal sel seperti mana sel tu berada di dalam tubuh. The purpose is to maintain as closely as possible the cytomorphology element of the cell. Dia untuk mengekal supaya morfologi sel tu sebiji macam mana sel tu berada di dalam. Immediate fixation of smear is essential for the correct interpretation. Maknanya once doktor ambil smear tu, dia buat smear tu, kalau konvensional terus dia fixkan. Maknanya kena segera, cepat. Maknanya kalau gunakan liquid base, ambil je menggunakan brush, terus masuk dalam valve tu. Okay, jadi dia fix dengan segera. Itu menyebabkan sel morfologi sel tak berubah lah. Immediate fixation. Most of the fixation are alcohol based. Maknanya kebanyakan fiksasi yang kita gunakan, bahan pengawet yang digunakan adalah berasaskan alkohol. Macam etanol, 95% alkohol. Semua dia punya base adalah alkohol. Type of fixative, dia ada jenis wet fixative, dia ada spray. Kalau wet fixative tu kita letak dia dalam coupling jar, maknanya bila smear tu dibuat terus dimasukkan dalam coupling jar. Kalau yang spray fixative tu, dia maknanya bila doktor ambil smear konvensional tu, dia terus spray atas slide tu sampai penuh, sampai banjir. Tu type of fixative. Dan kenalah fix yang dengan segera, dan biasa yang kita gunakan 95% alkohol ataupun etanol, dan kita kena fix dia sekurang-kurangnya 30 minit. Ada setengah buku 15 hingga 30 minit. 15 minit pun boleh. Okay. Yang ni lepas tu tadi saya sebut ada spray fixative. Dalam spray fixative ni dia contain alkohol dengan carbo wax. Ada 2 hingga 10% carbo wax, mana wax macam lilin, dan selebihnya 95% etanol. Jadi biasanya bila nak spray tu, bila dah buat smear untuk konvensional lah, biasa spray ni untuk konvensional smear. Pada doktor buat tu, smear tu terus di spray dengan dekat, tak adalah jauh sangat, dekat, dan spray tu make sure spray yang dia spray atas slide tu mesti basah penuh atas smear tersebut, dan biarkan selama 10 minit lah, dikurang. Dan peranan wax yang dimasukkan dalam spray fixation ni untuk cover lah kalau ada kotoran ke apa, bila melekat kat sana tu, dengan adanya lapisan lilin tu, dia akan sel-sel tu akan dia pelihara lah, dia protect daripada keadaan keliling lah. Okay. Ini cara macam mana spray fixative tu digunakan. Yang ni you all boleh baca sendiri. Dan perlu diingat, bila smear tu konvensional dan dia datang daripada pusat kesihatan ataupun daripada tempat-tempat yang bukan hospital lah, biasa dia menggunakan spray.
Jadi sampel yang diterima tu perlu dimasukkan balik dalam 95% alkohol. Apa tujuannya? Untuk membuang wax yang menutupi smear. Kalau you all terima sampel, nanti bila praktikal nanti, bila terima sampel daripada pusat kesihatan, atau pada hospital-hospital daerah, biasanya diorang gunakan spray. Make sure you kena rendamkan dia dalam 95% alkohol balik. Nak buangkan wax. Kalau you tak rendam, you terus buat staining akan tak masuk. Jadi you tak akan nampak sel tu diwarnakan sebab lapisan delay tu mahal lah daripada staining untuk masuk. Jadi kita nak buat screening, nak buat laporan pun dah tak boleh. Nampak tak ada warna sel-sel tu. Tu kena ingat lah. Yang tu perkara penting yang perlu kamu tahu. Okay, internal quality control semasa ambil pap smear. Apa perkara yang penting yang perlu diperhatikan, make sure your health provider is experienced in taking the pap test. Pastikan yang ambil pap smear tu orang yang berpengalaman. Tak perlu gunakan krim ke grease ke apa ke masa nak ambil sampel sebab yang ni adalah unwanted cell yang akan mengganggu dalam smear tersebut. Dan fixative perlu. Maknanya penggunaan fixative perlu dilakukan dengan segera. Maknanya ambil je sampel terus masuk dalam valve yang ada fixative. Ambil je dah buat smear terus fixkan dalam 95% alkohol. Dia perlu dilakukan dengan segera. Benda ni penting. Untuk yang mengambil sampel, dia kena tahu betul-betul sebab kita nak mengelak pada air drying artifact. Dan fixative perlulah dilakukan dengan betul dan masa untuk fixative tu mestilah strictly maintain. Maknanya kalau klinik tu kata 15, sekurang-kurang 15 minit, make sure 15 minit bawa keluar. Jangan kejap aja. Maknanya at least 15 minit hingga 30 minit. Kalau 30 minit, okey. Tapi janganlah rendam sampai 1 hari. Itu pun tak bagus juga. Yang menyebabkan sel tu jadi kecut. Jadi make sure 15 hingga 30 minit tu adalah masa yang sesuai untuk fix. Lepas tu keluarkan, keringkan, lepas tu masuk dalam bekal untuk dia hantar ke makmal untuk diproses. Dan kau boleh gunakan fresh fixative, maknanya 95% alkohol tu sebab alkohol adalah satu bahan yang meruap. Kalau you biarkan dia terdedah tak bertutup, dia punya concentration tak akan 95% dah. Dia akan pergi kepada 80, 75 kalau biar tengah lama-lama. Terdedah. You make sure fixative tu jangan bila nampak kurang you tambah. No. Kalau nampak kurang buang terus, ambil yang baru. Sebab you tambah tu, yang bawah tu dia mungkin ada lebihan sampel-sampel yang asyik, yang lain yang kita dah rendam banyak kali tu. Lepas tu dia punya concentration pun tak mungkin dah 95%. Better you buang, ambil yang baru. Make sure bila you rendam slide tu dia menutupi semua permukaan slide. Biasanya use 1 coping jar for each sample. Ni kalau boleh buat lah, tapi benda ni tak berlaku lah rasa. Ada 1 coping jar tu boleh masuk 5 slide dia masuk. Tapi yang bagusnya, yang betulnya, 1 patient 1 coping jar. Tapi sekarang ni kalau di pusat-pusat kesihatan, di hospital daerah, biasa diorang gunakan spray fixative. Memudahkan mereka. Tak payah nak prepare nanti 5% alkohol, tertumpah lah. Okay. Okay, kita pergi pada topik yang kedua, pencelupan pap. Maknanya proses sampel pap smear, liquid base, thin thread, sure paste, fixative itu semua dah cover semua. Pergi pada pencelupan pap. Ni pun banyak juga nak cakap ni. Okay, pencelupan pap adalah satu pencelupan yang digunakan untuk celup sampel pap smear. Dalam staining ni saya akan cerita apa tujuan, dia punya principle, function, quality control dan control slide yang digunakan. Ni sejarah sedikit. Ni Dr. George Papanicolaou. Dia yang memperkenalkan pap smear dan juga pencelupan. Dia boleh baca
Dan Papa-Nicolau stain ni dia staining method yang mengandungi dua prosedur di mana dia akan mencelup nukleus dan mencelup cytoplasm. Counter stain ni biasa untuk cytoplasm, ya. Dan dia ada proses hydration. Dalam prosedur Papa-Nicolau ni ada proses hydration di mana dia menyediakan sel yang kita nak staining tu ke dalam pencelupan nukleus. Dan dia ada step dehydration. Dia dehydration punya step ni dia akan menjadikan sel tu untuk bersedia untuk dicelup balas, counter stain. Okay. Untuk nuclear staining, biasa kita gunakan hematoxylin. Hematoxylin dye. Hematoxylin dye ni dia akan stain nukleus sahaja, iaitu DNA. Dia the oxidized form, maknanya bila nukleus hematoxylin tu dia ada oxidized form, hematin. Bila kita rinse dengan air, dia akan menghasilkan warna biru. Bila kita celup di dalam hematoxylin, bila you angkat, you tengok dia akan warna merah sebenarnya, warna pink, warna merah lah. Tapi bila kita masukkan dalam air, dia punya hematin dalam hematoxylin tu dia akan teroksidize dan dia akan menghasilkan warna biru bila kita basuh dengan air. Dan dalam pencelupan PET ni dia ada pencelupan cytoplasmik, untuk cytoplasma. Itu ada orangeicid dengan eosin azo. Orangeicid ni dia mengandungi 80% dye, dia adalah acidic dye. Dia akan stain keratin. Kalau dalam cytoplasma tu ada keratin, ada bahan-bahan keratin, dia akan celup dengan warna orange atau orangeophilic. The orangeophilic is present in hyperkeratosis, HPV infection or carcinoma. Ada kita boleh nampak sel-sel yang dicelup warna orange ni pada kes-kes hyperkeratosis. Maknanya sel-sel tu dah jadi keras. Ataupun dalam jangkitan HPV, kita nampak sel-sel superficial atau dia dicelup warna orange ni. Disebabkan oleh jangkitan HPV ataupun ada kanser pada smear tersebut. Kita akan nampak background tu banyak sel-sel yang dicelup warna orange. Okay, the orange dye have the ripening effect on the subsequent polychromic stain. Maknanya dalam pencelupan PET ni dia panggil polychromic stain. Dia ada pencelupan nukleus, cytoplasm. Jadi orange dye yang ada dalam orangeicid ni dia jadi matang, dia jadi ripen akibat daripada proses pencelupan tu sendiri. Okay, nucleus staining untuk nukleus adalah hematoxylin. Dia ada bahan hematin dalam tu, dia teroksidize bila masuk dalam air menyebabkan sel nukleus tu warna biru. Kalau cytoplasmic ni dia ada orangeicid. Dia biasa ambil warna keratin sahaja. EA50 ni juga adalah cytoplasmic staining. Sebab cytoplasmic staining ada dua counter stain, iaitu orangeicid dengan EA50. EA50 ni dia mengandungi light green 65%, eosin Y 80% dan Bismarck brown 45%. Staining solution commonly used is EA31 and EA50. Maknanya jenis 31 dan 3 dengan 50 adalah jenama yang commonly digunakan oleh makmal di Malaysia. EA65 is preferred for mucous material. Kalau sampel tu sputum, dia akan guna EA65. Atau non-gynae punya sampel dia guna EA95. Tapi kat Malaysia ni dia guna lamsam EA50 je semua. Okay, Bismarck brown yang ada dalam staining tu
dia tak memberi apa-apa efek. Cuma dia stabilkan pencelupan tu. Stabilkan staining solution je. Tapi matured squamous epithelial cell, nucleoli dan cilia have a stronger affinity for eosin G. Sebab dia ada eosin, dia ada light green, Bismarck brown. Jadi Bismarck brown tu dia stabilkan staining solution. Eosin Y, salah dia. Eosin Y dia akan celup nucleoli, cilia. Dan parabasic dan intermediate cell appear green, blue after stain with light green SF. Mana light green tu biasa dia lebih kepada sel parabasic dan intermediate cell yang warna hijau kebiruan tu. Maknanya eosin Y dia akan celup squamous epithelial yang matured. Kalau matured adalah sel-sel superficial. Dia akan warna merah, nucleoli warna merah, cilia warna merah. Kalau parabasic intermediate dia lebih kepada light green. Light green SF tu dia lebih mencelup warna cytoplasma sel parabasic intermediate cell. Tu kena ingat tu. Bismarck brown dalam EA50 ni dia tak memberi apa-apa kesan pada pencelupan, cuma dia menstabilkan staining solution. Tu kena ingat. Tu soalan-soalan yang common ni kita tanya. Fungsi EA, staining yang ada dalam EA, light green, eosin Y dengan Bismarck brown. Staining result, the cells are highly transparent, a feature which means diagnosis is possible even in area or overlapping cell and when mucus and inflammatory cell are present. Maksudnya kat sini, hasil daripada penggunaan nuclear dye dengan cytoplasmic dye, nuclear dye tadi adalah hematoxylin yang mencelup nukleus menjadi warna biru setelah berlakunya oksidasi hematin dalam hematoxylin tu. Nukleus jadi warna biru dan cytoplasma boleh menjadi pelbagai warna bergantung pada sel yang dicelup. Kalau warna merah tu adalah matured squamous cell, manusia sel squamous yang matang iaitu superficial, nucleoli dengan cilia biasa ambil warna merah. Kalau warna hijau kebiruan tu kerja Bismarck brown, light green tadi yang memberi warna sel parabasic warna hijau, sel intermediate warna hijau, itu warna cyanophilic lah. You kena tahu tu. Jadi make sure hasil daripada pencelupan tu kita akan nampak sel yang sangat transparent. Mana kita boleh kenal sel ni adalah sel superficial sebab dia warna merah, sel yang paling matang. Yang warna hijau ni sel superficial, sel intermediate ataupun parabasic sebab dia ambil warna hijau. Tengok pada nukleus semua sama, mesti warna biru. Kalau dia ada nucleoli warna pink, kalau dia ada cilia kita nampak warna pink juga. Jadi staining result tu mesti mengambil warna-warna yang sedia ada dalam pencelupan pad. Ni yang kita tengok superficial sel matang biasa dia ambil warna orangey iaitu eosin warna merah, yang intermediate warna cyanophilic. Ni kalau you tengok pula. Itulah hasil pencelupan. Dan kena tahu, pencelupan ni ada dua method iaitu progressive method dengan regressive method. Apa itu progressive method? Progressive method adalah hematoxylin staining is performed to the end point followed by bluing step in tap water to fix the dye permanently.
Maksudnya kat sini, dia stain dalam proses progressive method ni, method staining progressive, dia akan mencelup smear tu dengan hematoksilin pada peringkat yang satu masa yang telah ditetapkan. Kemudian dia dia ikuti dengan bluing step, maknanya dia akan rendam dalam air mengalir sehinggalah pada masa yang telah ditetapkan. Dia tak menggunakan asid alkohol untuk membuang lebihan hematoksilin, iaitu progressive method. Progressive method ni dia mencelup sel tu untuk nukleus pada satu kadar masa tertentu, kemudian dia ikuti dengan mencelup smear tersebut dalam air yang mengalir dan dia akan dapat hasilnya nukleus yang warna biru. Okey, sebab kita tahu tadi saya beritahu hematoksilin dia ada hematin, bila dia teroksidize dengan air dia akan bertukar menjadi biru. Ingat tadi? Okey. Regressive method ni pula adalah hematoksilin dia guna to overstain, maknanya dia akan stain katakan dalam masa 15 minit. Dan lebihan dye pewarna hematoksilin ni akan dibuang menggunakan step acidic differentiating, maknanya ada penggunaan asid alkohol. Bila ada penggunaan asid alkohol, kita panggil regressive method. Kalau progressive method ni, dia stain hematoksilin pada satu masa yang ditetapkan, katakan dia staining 10 minit, lepas tu dia masuk dalam air mengalir untuk oksidize dan terhasillah warna biru. Tapi untuk regressive method ni, ni kena faham tau. Biasa soalan keluar. Regressive method ni, hematoksilin dicelup pada masa yang tertentu. Okey. Kemudian dia di counter stain dengan asid alkohol. Ada 5% ke 2% asid alkohol untuk buang lebihan hematoksilin tu, baru dia masuk dalam air mengalir. Bila ada penggunaan asid alkohol, itu menunjukkan regressive method. Dekat lab di Malaysia ni, majoriti menggunakan asid alkohol dalam dia punya prosedur pencelupan. Dan pencelupan ni boleh dilakukan sama ada melalui manual ataupun automasi. Maknanya buat celup satu-satu yang Kak Polish buat untuk you all dapat skill macam mana mencelup tu. Satu-satu masuk kat hematoksilin 10 minit, biarkan dia 10 minit. Lepas tu masuk dengan air mengalir 10 minit. Tu masuk dalam orange stick 5 minit. Ikut prosedur yang telah ditetapkan. You akan buat satu-satu. Tapi di makmal, di hospital kerajaan semua, kita gunakan automasi. Mana kita set masa, kita biarkan dia berjalan sehingga tamat. Mudah kerja. Okey. Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi tindak balas pencelupan. Ini adalah antaranya, maknanya fixative yang kita gunakan. Sama ada kita gunakan spray ke ataupun kita wet fixative. Dia mempengaruhi. Sebab saya sebutkan tadi, kalau spray fixative kita kena rendam balik dalam 95% alkohol untuk buang wax supaya staining boleh masuk. Okay, jenis hematoksilin. Kalau hematoksilin tu yang kena buat dulu masa saya mula-mula belajar kat sini, kita tak ada terima hematoksilin yang dah ready made ni, kita ambil tu warna bekas je staining. Tu kita kena masakkan dia, kita kena buat dia. Kalau kita nak stain untuk SEM kita, SEM yang lepas dia tolong buat siap-siap. Bila sampai masa SEM kami, SEM saya terus guna. Sebab SEM yang lepas tu dah tolong buat. Dan kami, grup saya akan buat untuk grup yang akan datang. Macam itulah.
Maknanya dia ambil masa lebih kurang 3 hingga 6 bulan untuk siapkan. Maknanya dia mempengaruhi kalau hematoksilin tu tak betul-betul matang, tak betul-betul ripen, staining tu tak menjadi. Tu dia maksud type of hematoksilin formula selected. Tapi sekarang ni senang. Dia dah buat dye yang dah siap-siap. Just kita turas masuk dalam kopling jar tu, kita dah boleh staining. Okay, mudah. Tapi dia kena ikut masa yang ditetapkan oleh company tu lah. Kalau 10 minit, 10 minit. Formula of counter stain. Mana counter stain yang kita gunakan, EA50 ke, EA65 ke, EA15 ke, atau Orange Seed ke, Orange 8 ke apa, tu semua bergantung pada company tu. Tapi sebelum kita nak guna apa-apa pun, kita akan buat dulu pada control slide. Kita akan cuba stain pada waktu-waktu berbeza. Kita akan pilih hasil yang mana yang paling cantik, yang paling bagus, kita akan gunakan waktu ataupun masa yang kita dah setkan tu. Ya. Panjangnya masa staining tu juga mempengaruhi. Ada setengah tempat hematoksilin dia buat 5 minit je. Tapi bluing dia buat 10 minit. Ada tempat buat 10 minit, bluing kejap aja. Adalah macam-macam. Tu depends pada setiap tempat, center yang kamu akan pergi praktikal. Tapi benda tu semua telah diuji pakai sebelum dia orang producekan satu prosedur yang betul tentang pencelupan. pH dan chemical content of the tap water. pH air mengalir, air kat situ pun jadi masalah kalau terlampau alkali ke, pH water tu terlampau tak alkali sangat, neutral saja ke, itu juga mempengaruhi. Sebab ada setengah tempat klorin dia terlampau tinggi. Jadi kadang-kadang dia memberi warna yang tak biru sangat. Jadi kita kena tengok. Kena tengok kenapa staining ni walaupun dah 10 minit kat air mengalir dia tak biru. Sebab kandungan klorin dia tinggi. Jadi kita kena panjangkan lagi masa dia. Tu kena try and error sebelum kita nak membuat satu prosedur. Temperature of the water. Kena air biasalah, jangan air panas pula. Air panas akan melunturkan warna nanti semua. Temperature of the water kena betul, kena suhu bilik. pH of solution. pH of solution tu utama dalam nak membuat 1% acid alcohol untuk kita punya bluing proses tu. Kalau kita tak betul-betul buat, dia menyebabkan kita punya staining, dia mempengaruhi kita punya hasil pencelupan. Itu age of the dye use. Maknanya yang ni tempoh masa lah. Maknanya dia dah expired ke tidak ke. Lepas tu kena presence of dye particle. Macam hematoksilin, dia ada partikel, dia ada bahan-bahan yang ada dalam staining tu boleh mempengaruhi pencelupan. Jadi sebelum kita nak gunakan hematoksilin ni untuk pencelupan, kita kena filter dia dulu. Kita kena turas dia dulu. Bila kita turas, dia tak memberi kesan lah kepada kita punya staining. Dia akan tak ada gangguan daripada partikel yang ada dalam dye hematoksilin ni boleh mengganggu pencelupan. Inconsistency of staining technique. Maknanya kejap pakai teknik progresif, kadang pakai regresif. Jadi kan tak menentu. Juga boleh mempengaruhi faktor pencelupan. Type of staining method, regresif. Yang tadi tentang teknik manual ataupun automasi. Method tu regresif ataupun progresif. Kita kena maintain nak guna yang mana satu. Kena pick. Jangan kejap tukar, kejap dia tak ada acid alkohol, buat progresif lah. Tu tak ada. Jadi yang tu juga boleh mempengaruhi faktor dalam hasil pencelupan. Quality of preparation of cell sample. Ini kalau konvensional lah. Ada yang tebal, ada yang nipis kan. Kalau yang nipis tu okey lah, staining masuk dengan cantik. Kalau tebal tu kadang-kadang sel yang kat bawah-bawah tu tak tercelup. Jadi hasil pencelupan tu kita nampak tak cantik lah. pH of specimen. Tu adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi hasil pencelupan. Kena tahu.
Ini apakah internal quality control? Apakah internal quality control yang boleh kita buat untuk pencelupan? Yang boleh memastikan hasil pencelupan kita memuaskan. Apa? Satu, immediate fixation of smear is essential. Maknanya bila smear tu you dah terima, mana konvensional, doktor dah ambil sampel tu dengan dirawat, dia kena immediate fix. Atau kita kat Makmal ni, kalau smear tu daripada smear konvensional lah, terutamanya daripada pusat kesihatan, hospital daerah, kita kena rendam balik dalam 95% alkohol sebab kita nak buang wax yang ada dalam spray tu. Dan sebelum kita lakukan pencelupan pad untuk hari tu, kat atas spesimen pad smear, kita kena gunakan sputum. Sputum adalah sampel yang digunakan sebagai kontrol dalam pad stain. Maknanya kita ambil sampel sputum dekat microbe. Kalau diorang ada sampel kan, minta sikit, buat 1 atau 2 smear, you stain sputum tu dengan pad dulu. Pad yang kamu dah set hari tu, tengok kualiti dia sel dia. Tengok kualiti nukleus dia. Staining dia masuk ke tak. Kalau tak biru sangat, you kena buat lagi sampel lagi 1 yang kamu dah buat 2 slide tu. Rendam lama sikit dari matoxidil. Tengok hasil dia macam mana. Bila you dah puas hati dengan kontrol punya sampel ni, hasil pencelupan dia dah bagus, baru you boleh staining sampel pap smear hari tersebut. Dan hematoxilin mestilah dituras setiap kali digunakan. Sebelum nak guna kena filter dia. Dan all solution and other stain are filtered daily after use to keep them free of sediment. Dan lepas semua staining, maknanya orange acid ke, EA ke, apa 95% alkohol, absolute alkohol yang dah digunakan hari tu, mestilah difilter sebelum kita guna untuk staining hari tersebut. Sebab kita nak make sure yang kita gunakan semalam tu ada tak serpihan sel-sel tu jatuh dalam reagent yang kita gunakan tu. Kita nak mengelakkan carry over dia termasuk dalam sampel yang kita nak buat hari tu. Avoid contamination from one smear to another. Ni lah. Tu dia disuruh satu sampel, satu coupling jar untuk mengelakkan kontaminan daripada smear yang lain. Tapi yang ni rasa macam tak berlaku lah. Dulu-dulu masa saya kerja lah. Tapi sekarang ni semua sampel daripada pusat kesihatan semua dia tak pakai dah. 95% alkohol yang wet tu semua pakai spray. Tak ada masalah dah. Keep stain and solution covered when not in use. Maknanya kena tutup. Semua bekas-bekas stain ni tu kena tutup bila tak digunakan sebab kebanyakan kita punya reagent adalah alcohol base. Dia meruap. Bila dia meruap, dia akan mengurangkan concentration yang telah kita buat. Jadi dia juga boleh mengganggu dalam hasil pencelupan. Smear should never be allowed to dry before placing the cover slip. Maknanya semasa kita nak buat mounting, last kali slide tu duduk dalam xylene. Xylene. Last kali pencelupan adalah xylene. Masa kita nak lakukan mounting tu, kita keluarkan dia basah-basah terus mount. Kalau kita biarkan kering, dia akan ada artifact. Dipanggil conflict artifact akan berlaku dan akan mengganggu sel. Jadi kita kena masa basah-basah tu terus kita buat mounting menggunakan cover slip. Avoid contamination during placing of the cover slip. Maknanya cover slip tu make sure kena bersih, jangan ada berabuk semua. Nanti akan berlaku contaminated. Dan masa nak letak cover slip ke slide tu, make sure you letak slowly supaya air bubble tak terperangkap. Bila air bubble terperangkap, dia menyebabkan smear tu ada lompang-lompang. Jadi bila tengok bawah mikroskop, dia tak dapat mind fine adjustment, tak dapat tengok sel dengan jelas. Ini adalah internal quality control dalam staining. Penat dah bercakap. Lama dah bercakap. Sejam 24 minit dah bercakap. Tak habis lagi. Troubleshooting Papa Nicolau stain. Apa troubleshooting? Apa yang
masalah-masalah yang biasa kita nampak selepas kita mencelup. Kalau kita celup smear tu di bawah pencelupan pad, apa kita nak buat kalau nukleus tu terlampau gelap? Too strong bluing agent solution. Maknanya kalau strong bluing agent, maknanya 1% alkohol tu terlampau, bukan 1%. Mungkin 2%, 5% ke, dia terlampau strong. Jadi menyebabkan nukleus tu terlampau gelap. Overstaining in hematoxylin. Maknanya kalau kita terlampau lama dalam hematoxylin tu, nukleus akan jadi gelap. Excess dye not removed by rinsing flowing hematoxylin. Maknanya kita duduk lama dalam hematoxylin, lepas tu kita letak di bawah air mengalir, makna lebihan hematoxylin tu tak dikeluarkan dengan habis. Tu jadi kita nampak nukleus tu terlampau gelap. Ataupun masa kita nak celup dia dalam hydrochloric acid solution, 1% acid alcohol tu, kita dip dia 1 dip atau 2 dip je, terlampau few. Jadi nukleus tu terlampau gelap dah, tapi kita dip dia hanya 1-2 dip je, tak mampu untuk membuang lebihan hematoxylin pada nukleus sel tersebut. Jadi bila kita tengok bawah mikroskop, tu sebab dia jadi gelap. Nukleus terlampau gelap. Sebab kalau nukleus yang untuk sel normal, dia akan tak gelap. Dia biasa je, dia normal je. Nanti you belajar sel-sel epitelial, you tahulah. Kalau gelap ni biasa berlaku pada sel-sel abnormal. Bila kita tengok rasmi tu semua gelap, something wrong. Maknanya hematoxylin yang digunakan tu sama ada terlampau lama kita rendam dia, atau kita punya acid alkohol tu terlampau kuat acid alkohol dia, ataupun kita masa buat bluing tu kita tak buat bluing, tak letak dah air mengalir yang secukupnya. Tu menyebabkan nukleus tu menjadi gelap. Apa menyebabkan nukleus tu jadi pucat pula? Maknanya the bluing agent was too weak. Maknanya agent bluing yang kita gunakan tu terlampau, bukan asid sangat, terlampau lemah. Kemungkinan wax pada spray yang kita fixkan tu, dia tak buang, dia tak rendam slide tu dalam 95% alkohol, jadi staining tak masuk, jadi nampak pucat je. Masa untuk rendam dalam hematoxylin tu tak cukup. Biasa 10 minit, you buat 8 minit, 7 minit. Jadi tak nampak lah gelapnya, dia pudar. pH tap water tu tak betul-betul alkali. Mungkin terlampau banyak klorin ke boleh menyebabkan dia terlampau pudar. Lepas tu hematoxylin yang digunakan tu mungkin tercampur dengan air. Mana air banyak sangat. Sebab bila dah buat banyak kali pencelupan tu kan, nak masuk ke hematoxylin tu, kita carry air yang daripada air tu, masa dehydration tu, termasuk dalam hematoxylin tu, menyebabkan hematoxylin tu dah tercair. Itu sebab nukleus dia tak menjadi gelap. Okey. Tengok pula cytoplasmic. Kenapa warna cytoplasma tak konsisten? A drying prior to fixation. Maknanya smear tu lambat difix. Maknanya lepas doktor ambil sampel tu, dia biarkan, terlupa nak letak dalam fixation ataupun dia terlupa spray. Dia buat kerja lain dulu, isi borang dulu ke apa. Jadi sel tu dah kembang. Sel tu dah besar, dah kering, baru dia nak fix. Jadi cytoplasmic bila kita celup dia dengan pertubuhan pad, cytoplasmic stain tu tak masuk. Itu jadi tak konsisten. Polyethylene coating in liquid remove. Yang ni carbo wax tadi lah. Maknanya ada wax tu tak betul-betul dibuang masa kita rendam balik dalam 95% alkohol. Dia kena rendam at least 15 hingga 30 minit. Make sure wax tu betul-betul cair dah. Dia keluar daripada smear tersebut. Jadi bila kita buat staining, barulah staining tu nampak cantik. Solution not at proper level within staining dishes. Maknanya masa kita letak dia dalam tempat staining tu, dalam bekas-bekas staining, dia punya volume, dia punya isi padu tu tak cukup. Jadi setengah tu dicelup, ada warna, setengah tu tak tu. Maknanya kita kena make sure kita punya solution tu yang kita tambah dalam bekas untuk staining tu betul-betul penuh. Betul-betul janganlah penuh, nanti melimpah pula.
Maknanya bila kita masuk slide, dia cover semua smear tersebut. Ataupun kenapa cytoplasmid punya warna tidak cantik, tak konsisten? Sebab slide yang kita biarkan dalam ethanol rinses tu terlampau lama. Antara macam nak pergi daripada orange seed ke EA tu, kita antara nak pergi ke pewarnaan cytoplasmid yang lama, dia ada tengah-tengah tu ada, kita rinse dengan 95% alkohol atau absolute alkohol ke. Masa tu kita letak dia terlampau lama. Patut kita buat 5 minit je, you buat terlupa 10 minit ke 15 minit baru you masuk ke dye yang seterusnya. Tu boleh juga sebabkan color cytoplasma tak konsisten. pH of tap water is not sufficient. Ni air, pH air tak cukup, alkali juga menyebabkan color pada cytoplasma tak konsisten. Okay, mounting. Lepas habis semua, kita tengok apa sebab nukleus gelap, nukleus terang, cytoplasma tak konsisten, apa penyebabnya, you dah tahu semua. Kita pergi pada mounting, kita macam mana nak mount. Mounting ni dia bertindak sebagai permanent bond between slide and cover slip. Maksudnya slide yang kita buat tu dah dicelup tu, dia ditutup untuk jadi permanent. Supaya terpelihara slide dia. Taklah cepat faded ke apa, tu acting mounting. Tujuan kita lakukan mounting. Dan selain pada itu, dia protect cell material from air drying and shrinkage. Dia melindungi sel bahan-bahan yang dalam smear yang kita buat staining tu daripada kering ataupun kecut. Act as a seal against oxidation and fading of staining. Maknanya bila kita gunakan mounting ni, dia boleh menyebabkan tak berlaku oksidasi. Maknanya sel tu dapat dipelihara dengan lebih lama lah. Dia tak faded, tak dah. Bila kita lepas 5 tahun dah tak boleh tengok, dah tak boleh pakai dah. Tu kita kena make sure bila kita buat mounting, bubble yang ada. Sebab bubble yang ada tu boleh menyebabkan udara masuk dan menyebabkan smear tu cepat faded. Bila berlaku oxidation, smear yang kita celup cantik pada asalnya, lepas 3 tahun kita tengok, tak boleh tengok dah tak cantik dah faded sebab berlaku oxidation. Okay, tu tujuan mounting. Labeling for specimen identification, label dengan 2. Maknanya untuk labeling biasa kita buat 2 identifier. Maknanya identification kita gunakan biasa nama dengan nombor IC atau nama atau lab number. Biasanya kita buat nama yang kita guna sekarang di lapangan, nama dengan 6 angka ujung IC tu. Katakan tarikh lahir kamu tu 086774. Dia letaklah macam Adidah 086774. 2 tu je. Tu identifier untuk labeling. Nama dengan nombor IC. Helpful hint when staining with the Papanicolaou method. Ni you boleh baca. Ni perkara yang tips lah. You boleh baca sendirilah sebab benda ni sebenarnya yang saya dah cover tentang quality control tadi. Kita pergi last, kita punya objektif hari ni screening method. Screening method of pap smear, mana bila kita dah siap slide, staining dah, mounting dah kering cantik dah. Esokkan tu kita boleh guna slide yang kita stain tu untuk kita start buat screening. Screening maksudnya kita lakukan di bawah screening ni tujuan untuk membuat diagnosis lah. Biasa screening kita lakukan di bawah kanta kali 10. Tapi kalau kita nak confirm dia tu abnormal state apa, kita tengok bawah 40 lah kalau nak confirm betul-betul. Tapi kalau selaku MLT, kalau you bekerja di makmal cytology, you buat untuk penyaringan pap smear screening, biasa kita tengok kanta kali 10. Kanta kali 10, baru tu kita lakukan. Kalau kita nampak ada satu kumpulan sel atau sel-sel yang kita rasa macam kita perlu tengok 40, but nak confirm dia tu abnormal cell, kita tengoklah 40. Tapi screening kita lakukan adalah dalam kanta kali 10.
Dan screening method ni ada dua. Kita boleh lakukan secara longitudinal daripada hujung ke hujung, memanjang ataupun horizontal, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, horizontal. Dan you kena tahu fungsi bagi setiap lens yang digunakan. Kanta kali 4 buat apa, kanta kali 10 apa, kanta kali 20 apa guna dia. Ya. Practice of screening. First, before screening, confirm the cytology request form. Maknanya, kalau you sebagai cytoscreener, sebelum kita nak lakukan penyaringan, make sure sebelah kita ada borang penyaringan tu, ada patient nama, dia punya nombor, dia punya clinical history, semua ada semua kat situ. Dan you akan tengok slide dia pula. Ada tak slide dengan nama tu sama. Baru you start screening. Use 10 kali 10. Rasa 10 dilakukan untuk screening. Kali 4 untuk check cellularity. Kali 4 kita tengok smear ni cukup tak? Sebab kita nak check. Sebab dalam laporan pap smear, dia ada merangkumi adequacy of the specimen. Maknanya kita nak tengok sel-sel squamous tu cukup ke tidak. Kanta kali 4 kita nak check the cellularity. Untuk check sampel tu cukup ke tidak. Kalau kita tengok banyak sekali lalu, tengok kanta kali 4, tengok nampak banyak sel squamous, yes. Smear ni cukup. Lepas tu pergi kali 10 untuk screening. You boleh buat secara horizontal ataupun longitudinal, terpulang. Janji cover semua smear yang kamu tengok tu. If the cell mention the screening purpose, section are found, put the dot within. Kalau kita masa screening tu, kita nampak sesuatu yang kita rasa kita perlu dot, tanda dia. Sebab kita nak refer pada orang lain ataupun kita nak tengok balik. Kita kena dot, kita kena tandakan. Tandakan, kalau kita nampak macam abnormal cell, kita tandakan. Tandakan dengan ink ataupun marker yang disediakan untuk kita refer kawasan kita tanda tu pada pathologist. Memudahkan kita lah. Ni longitudinal, ini horizontal. Okay. Ni function of each objective. Kali 4 untuk screening cellularity and adequacy of specimen. Kali 10 untuk screening. 40 untuk tengok nuklear dan cytoplasmic detail. Kalau nak tengok kromatik dia kasar ke tidak, nuklear dia pleomorphism ke tidak, hyperchromatic ke tidak, atau cytoplasma dia ada vacuole ke, ada apa ke, kita boleh tengok kanta kali 40.